Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Minggu. Shalom. 主所爱的会众，早上好，星期日快乐，大家平安。 Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember, kita memasuki masa Advent yang pertama. 今天是12月的第3号，我们进入了第一个降临节中。 Lilin Advent pertama telah dinyalakan sebagai tanda bahwa masa persiapan memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama melalui kelahirannya telah dimulai. 我们点燃了第一降临节蜡烛，来象征我们纪念主耶稣降生的准备时已经开始了。 Masa Advent juga memperingati kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. 降临节期也提醒我们，要好好预备自己，为欢迎主耶稣的第二次降临。 Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan sebelum memulai ibadah ini. 来，我们在神的面前进入默祷。 Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立， Mari kita menyanyikan lagu pembukaan ya. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 1 berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. 诗篇150章1节说：“你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。” Mari kita puji Raja Mulia, Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit. Mari sembah Raja Mulia. 让我们一起赞美荣耀王，以降生、受死、复活的耶稣。我们同唱敬拜主。 Bagi Yesus puji Allah.
saya bacakan dalam dua bahasa, Khatum dan Salam. 我们的帮助是在乎依靠天地之耶和华的名. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara. Berita Advent yang akan kita bacakan secara bertanggapan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sama-sama. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 在中文，因此主自己必给你们一个兆头，看啊，必有童女怀孕生子，他要给他起名叫以马内利。西安的居民啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民啊，应当欢呼。看啊，你的王来到你这里了，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和的起之礼，就是起之礼的句子。 Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Saudara sekalian, seringkali kita hidup seperti orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena hidup kita tidak menyatakan apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bahkan kita lalai mentaati firman Tuhan, kita menyadari ini adalah hal yang sangat memalukan. Marilah, saat ini kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. 弟兄姐妹们，很多时候我们像那些还没信主的人活着，因为我们的生活没有彰显上帝的真理，甚至我们忽略了遵行上帝的话。我们意识到这是非常羞耻的事，让我们在这时候以谦卑的心来到上帝面前，承认我们一切罪恶和过犯。 Sebelum masuk doa pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Ia Akan Datang Kembali. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌：主耶稣必再来。 Bait 1 dan 2 dalam bahasa Mandarin dan bait ketiga dalam bahasa Indonesia. 第一、第二节用中文唱，第三节用印尼文。 唱着荣耀诗歌，圣经有奇妙应许，主耶稣必要再来，主必再来，主必再来，不再他成我真物。 我在晚上，我在瞬间，主必再来，主必再来。那的降世何等奇妙光彩，主耶稣必要再来。
所发生，山林和田野相依，天上和天的宣扬，主耶稣必要再来，主必再来，主必再来，不再作证我正午，我在晚上，我在瞬间，主必再来，主必再来。那人家是何等奇妙光彩，主耶稣必要再来。Di hadapan Tuhanku, lewatlah deritaku, mahkotaku sembahkan, yang akan datang kembali, yang akan datang, yang akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika, yang akan datang, yang akan datang. Hari itulah teramat mulia, yang akan datang kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang rajin membersihkan berbagai macam kesalahan dosa yang kami perbuat di sepanjang hidup kami, khususnya dalam 1 minggu ini. Kami mengakui segala salah dan dosa kami. Pengakuan kami yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan tidaklah sia-sia, karena Engkau yang berkuasa mengampuni dosa kami, Engkau yang berkuasa menyelesaikan semua persoalan yang ada pada diri kami dengan pengampunan dan kasih yang Tuhan sediakan. Bila ya Tuhan, kami terus mensyukuri anugerah pengampunan yang Tuhan sediakan, dan kami pun berjuang untuk tidak hidup terus dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari Efesus 1 ayat 7 hingga 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 真正认罪悔改的信徒，请听恩典经文取自以弗所书1章7到8节。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。 Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita tetap berdiri. Sebagai respon untuk berita anugerah yang kita terima, mari kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. 为回应我们接受的恩典信息，我们一同唱他为我们降生。 Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah
Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Mari kita akan mendengarkan sebuah pujian. Ya, kelas Mandarin besar akan mempersembahkannya bagi kita dan Tuhan. 我们来聆听蒙福堂汉语班的演奏。
恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。 Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan pujian yang disampaikan oleh kelas Mandarin besar. 要感谢蒙福堂的汉语版的献诗， Tuhan memberkati Anda dan juga kehidupan Anda sekalian. 上帝祝福你们。 Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wendy dengan tema kasih bentuknya bulat. 主内弟兄姐妹，今天吴佩文牧师在本堂要传讲主的信息，主题为圆满的爱。 Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Ajaiblah Firman Hidup. 为预备心来接纳主借着圣经教导我们，我们统唱生命之道。 Bait pertama dan kedua dalam bahasa Mandarin, dan bait ketiga dalam bahasa Indonesia. 第一、第二节用中文唱，第三节用印尼文。 Bulan itu mengingatkan pada kesembuhan.
Bulat mengingatkan saya pada kita. Kebersamaan keluarga. Bulat mengingatkanku pada pengorbanan, yaitu waktu. Bulat melambangkan kebersamaan. Jadi keinget Natal deh. Jadi keinget juga hiasan pohon Natal. Bulat mengingatkan kita pada banyak hal, tapi ada satu bentuk bulat yang penting untuk kita ingat, yaitu kebulatan kata Tuhan, kasih Tuhan bagi kita. Dengan memberikan akal, Mati dan bangkit untuk menyelesaikan masalah dosa manusia Bulatan tekad dan kesempurnaan kasih Allah bagi kita dan bagi dunia. Saudara, selamat memasuki bulan Desember. 大家，我们很欢迎的来进入第12月份。 Saya lihat jemaat yang hadir di sini seperti lilin dan pohon cemara. 我看见我们好像这个蜡烛和这个圣诞树一样， Dan kegembiraannya seperti lampu kelap-kelip. 而且我们的喜乐呢，就好像那个又一下子点燃，一下子熄灭的灯。 Kita akan memulai saudara bulan Desember ini dengan kasih bentuknya bulat. 今天我们要一起来思想一个主题，就是爱的形状是圆的。 Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. 首先，我们来同心进入祷告。 Bapa dalam surga, biarlah kami boleh bersyukur memasuki bulan Desember di tahun ini. 天父上帝，让我们以感恩的心来进入今年的第12月份。 Tuhan Maha Baik sehingga kami diizinkan menikmati anugerah demi anugerah dalam hidup kami. 神是何等的美善，使到我们能够有机会每一个月来领受新的恩典。 Kami 祝 mau 福 belajar firman Tuhan, 现在我们要学习你的话语， mengerti 我们要学习了解， dan melakukan. 而且成为一个行道的人。 Dalam nama Tuhan Yesus, 祷告奉靠主耶稣基督圣名， kami berdoa. 我们如此祷告 Amin 祈求，阿门。 Saudara, kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ketiga, 15 sampai 17, cuma 3 ayat saja. 我们要看只有3节的经文，在约翰福音第3章15到17节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 圣经说，叫一切信他的都得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不知灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不知灭亡，反得永生。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan cinta dan kasih bentuknya bulat itu saya canangkan di waktu ada pembinaan, pembekalan buat majelis dan pengurus-pengurus komisi. 我在讲这个主题的时候呢，是针对我们的教会，无论是长子或者是各筹委或者这委的核心同工。 Kenapa cinta itu bentuknya bulat, tidak segitiga atau segi empat? 为什么我说爱并不是四方形或者是三角形，乃是圆形呢？ Saudara, ini sesuai dengan bahasa Indonesia, yaitu waktu kita harus mengasihi itu harus dengan sebulat hati. 因为我们知道印尼文说，我们要全心全意呢，就是好像那个圆整的那个心的形状一样。 Dalam kamus bahasa Indonesia, sebulat hati itu tulus, jujur, baik, sungguh-sungguh. 印尼文呢，把这个圆形就是成为真正的、没有虚假的，是完全全心全意的爱。 Itu yang disebut dengan sebulat hati. 那就是说，一个圆满的一个心。 Saudara-saudara, kalau pizza itu setelah bulat tadi gambarnya, nanti ada setengah pizza, seperempat pizza. 我们知道那个披萨饼，我们能够从一个完整的圆形分成很多个，切成小块。 Ya, anak-anak remaja kreatif ya, menyebut berbagai macam bulat dengan banyak ilustrasi.
所以呢，我看年轻人他们非常有创意，把这个圆形能够解设成几种的形状。 Saudara, yang bentuknya bulat itu akan berikan nyaman. 圆是给我们带来舒适， Karena beri kepastian. 因为是一个很有确据的。 Saudara punya mobil sebutlah Rolls Royce atau Mercedes. 比方说我们有一辆豪华车，无论是 Rolls-Royce 或者是这个Mercedes， Saudara senang, 我们很高兴。 tapi saudara tidak akan jadi masuk mobil itu. 但是呢，我们却不能够进到那个车里。 Kenapa tidak mau masuk mobil itu dan tidak pernah mau numpang di mobil itu? 为什么我们不要进入那个豪华的车厢里呢？ Kalau bentuk rodanya segitiga. 因为就是那个车子的那个轮胎是三角形的， Saudara, 肯 kepala 定不 kita 要进 bisa 去。 terantuk kiri kanan atas bawah. 在这样的车里面，我们肯定是被撞的头晕的。 Saudara, konsep bulat sebetulnya adalah konsep tradisi orang Tionghoa. 所以呢，圆形呢，其实是我们中国人一个非常传统的一个形状。 Saudara masih ingat kue bulan? 还记得吗？我们这个月饼， Itu bulat. 月饼是圆形的。 Dan di dalam tradisi Tionghoa, saudara, yaitu suka ada kalau makan tuh mejanya bulat. 而且中国人的饭桌呢，平常是圆的桌子， Ya, kalau di restoran, saudara, di tengahnya ada kaca yang bulat. 而且就是在一个餐厅里面，桌子比较大，中间就有一个圆形的这个玻璃盆。 Saudara, apa artinya meja yang bulat? 一个圆形的桌子代表什么？ Artinya semua orang itu setara. 表示每一个人呢都是同等的地位， Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. 没有人是更高或者是更低贱的， Semuanya setara. 每一个人都是同等的。 Dan kasih yang bulat itu demikian diturunkan oleh Allah mencintai kita setara. 所以神给我们的爱呢是同等同样给所有的人。 Tuhan mencintai kita dengan cinta yang semuanya VIP. 在神的眼中，我们每一个都是很特别的人， Ya, tidak ada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. 每一个人都是同样的在神面前被称为宝贵， Kalau 没有 Tuhan 次等。 Kalau Tuhan mengajak kita naik kereta api, 就是神邀请我们坐那个火车， saya percaya Tuhan tidak akan ajak kita ke kereta api ekonomi. 相信不会给我们进入那个经济舱， Tuhan juga tidak akan ajak kita naik kereta api LRT. 或者是给我们坐那个 LRT。 Semuanya naik kereta api, hus. 每个就是坐那个很快的到万隆去。 Semuanya di hadapan Tuhan kita itu kelas 1. 每一个人在神的面前都是第一等的， Dan Tuhan berikan yang terbaik kepada kita, 且是给我们最上好的， yaitu Tuhan Yesus. 就是主耶稣基督。 Ya, Tuhan Yesus mencintai kita dengan sebulat hati. 主耶稣爱我们是全心全意。 Tetapi saudara, sewaktu kita menerima cinta Tuhan yang sebulat hati mencintai kita, 可是当我们接受神那么全心全意的爱的时刻， saudara, kita tidak boleh sewenang-wenang. 我们千万不要随意。 Kembali ke meja makan yang bulat. 回到刚才我们说的那个圆桌， Di tengahnya itu saudara ada kaca yang bulat. 中间有那个会转的圆盘。 Lagi ngobrol-ngobrol, saudara sambil lihat makanan. 我们一边吃饭一边聊天。 Ya, ada makanan paling enak, cunyuk. Nah, 我们看到前面有那个好吃我们爱吃的那个猪肉， sambil ngobrol kita geser-geser dikit. 然后呢一边讲话，我们就一边搬动那个盘。 Sumpitnya siap-siap. 我们也预备好了我们的筷子。 Pas mau diambil, 当我们想要夹肉的时 yang 候 di，depan geser juga. 前面的人他也转那个圆盘。 Sampai cunyuknya di depan dia. 好叫他的那个爱吃的东西在他前面。 Saudara, ini bisa berantem lama-lama. 就是这样的行动呢，渐渐的真的会打架起来。 Jadi saudara, kalau ada problem masalah, itu bukan salahnya Tuhan. 所以呢，如果有问题发生或者争执的话，并不是神的错。 Tuhan sudah memberikan cinta yang bulat kepada kita. 神给我们的是那个圆形的完整的爱， Memberikan hidup yang kekal kepada kita. 给我们是永远的生命， Memberikan semuanya yang terbaik kepada kita. 给我们最上好的一切。 Tetapi kita yang diberikan yang terbaik oleh Tuhan, 可是神我们却把神给我们最上好的部分。 belum tentu kita bisa memperlakukan dengan baik orang-orang yang dicinta Tuhan. 我们却不能够好好的珍惜，好像神爱其他
同样的，我们的 Ya, 人， Adam dan Hawa mencintai Kain dan Habel. 我们看到亚当夏娃爱该隐和亚伯， Tetapi Kain dan Habel seperti rebutan sesuatu di meja makan yang bulat itu. 可是呢，该隐和亚伯呢，他们好像就是那个正在桌上抢东西吃的人一样。 Yusuf dan saudara-saudaranya dicintai oleh bapaknya. 约瑟和他其他的兄弟们都是他父亲所爱的， Tapi terjadi persaingan di antara saudara-saudara satu dengan yang lain. 可是呢，兄弟们之间却起了竞争。 Tuhan mengurapi Saul, Tuhan juga mengurapi Daud. 神恩高扫罗，也恩高大卫。 Tapi mereka saudara-saudara bisa saling membinasakan kalau tidak hati-hati. 可是呢，他们却彼此竞争，彼此交战。 Yesus mengasihi dengan ada 12 rasul murid yang dipilih oleh Tuhan. 主耶稣爱他所呼召的12个门徒， Tapi di antara mereka ribut siapa yang terbesar di antara kita. 可是呢，他们之间却起了一些争论，谁要做最大的？ Siapa yang berhak duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. 谁最有权利坐在主耶稣的左边、右边？ Saudara, orang berebutan. 所以呢，我们看到人彼此竞争， Kesimpulannya saudara-saudara, 所以所得到的结论， sesuatu yang baik dari Tuhan, 神所给我们那个最美好的， sesuatu yang indah dari Tuhan, 一切上好的是从上帝而来， sesuatu yang agung dan mulia dari Tuhan, 自尊自荣的， yang kita terima, 我们要接受的时 yang 候， kita nikmati, 我们要享受， yang kita dapatkan. 我们要得到。 Kalau tidak disikapi dengan baik, 但是呢，就是我们有一个正确的态度， maka itu bukan lagi jadi berkat, 那个恩典不再成为恩典， tapi jadi pertengkaran dan jadi keributan. 却是成为跟别人争吵的一个根源， Ya, keributan satu dengan yang lain. 所以彼此之间起了争论。 Saudara, waktu gereja itu belum ada lift ya, kebetulan kita belum punya lift. 我们的教会没有这个电梯。 Saudara, orang itu ke gereja ya ada 2 lantai, 3 lantai, ya bersyukur ya naik tangga. 我们要上2楼、上3楼，我们就走楼梯。 Waktu ada tangga, 有楼梯的时候， ya saudara saling menolong naik ke atas. 大家彼此扶持来上楼上。 Ya, kalau naik tangga itu ya siapa saja yang mau duluan silakan. 上楼的时候，谁要在前面就先请他上去。 Tapi setelah ada lift, 可是当我们有了电梯， semua berebutan. 大家都要抢夺先上去， Apalagi orang Indonesia. 何况是我们印尼的人。 Saudara, kalau lift itu kan pasti sebelum kita masuk ada orang keluar. 通常呢，那个电梯停下来，人家先出来才可以进去。 Maka etikanya jangan berdiri di tengah, berdirilah samping kiri dan kanan supaya orang yang dalam lift keluar dulu. 所以呢，应该是中间的位置不要站，要让中间的人，中间让里面的人出来，我们坐在两旁。 Tidak sabar semuanya di depan lift. 可是呢，大家都不要退后，大家都要在中间 Yang 先 dari 进去。 depan ingin masuk ke dalam, 前面的想要先进去， semuanya di depan lift. 大家都在这个电梯的中 Yang 间。 di dalam semuanya juga di depan lift. 那个在里面的呢，想要出去的也是在中间， Karena yang dalam pengen cepat-cepat keluar, 因为里面的人想很快出来， dan yang luar pengen cepat-cepat ke dalam. 外面的人想很快进去。 Pas liftnya dibuka. 所以当这个电梯的门一打开， Waduh saudara, bayangkan kalau itu terjadi. 我们可以想象， Ya jidat ketemu jidat, hidung ketemu hidung. 真的是正面的碰上了。 Jadi artinya saudara, berkat kelancaran kebaikan yang diberikan oleh Allah, 所以原本神要给我们的顺畅的这个恩典， kalau kita tidak menyiapkan diri untuk bisa menjadi orang yang pandai mengelola berkat Tuhan, 就是我们没有好好的预备自己成为一个能够好好的被神使用的人， maka berkat itu akan jadi masalah. 神的恩典呢将成为一个麻烦的问 Berkat 题， itu akan jadi problem. 神的问题将要成为一个难题。 Saudara-saudara, kekristenan itu luar biasa. 所以呢，基督教是很不平凡的。 Saudara belum berbuat baik, 你还没有行善之前， Tuhan sudah memberikan, menjanjikan keselamatan dan masuk surga. 神已经先给了我们这个救赎的道路，让我们能够进天堂。 Dan kita masuk surga bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah yang luar dari Tuhan. 而且我们得救上天堂，并不是因为我们的任何的好行为，乃是完全因为神的恩典。 Saudara, saya gambarkan kebaikan Tuhan itu seperti dia kalau bos di perusahaan.
我可以想象神的恩典呢，就好像一个大公司的老板。 Ada 2 macam bos. 公司的老板有2种。 Tatkala dia terima pegawai, 当他接纳一个职员， bos umumnya adalah 平常呢，上司是怎么对待他？ kerja dulu. 你先上工作， Setelah kerja baru gajinya diberikan. 你工作了之后呢，就给你发薪水。 Waktu diberikan pun dihitung dulu. 给你发薪水的时候，先要计算。 Ya, masuk kerjanya terlambat tidak, pulangnya tepat waktu tidak. 你上班是不是迟到或者是早退？ Dia mengambil cuti yang bukan waktunya tidak. 就是他休假，是不是他的权利可以休假？ Lalu waktu bekerja itu dia merusak barang tidak, menghilangkan barang tidak. 在他工作的时候，他有没有弄坏东西，或者是使一些重要的东西不见？ Kelalaian-kelalaian ini akan mengurangi apa yang didapat 1 bulan. 所有的事物将会影响那个职员所得到的薪水。 Saudara, buat saya ini adalah gambaran daripada keyakinan dan agama dari pihak lain yang saudara itu akan dapatkan kebaikan dari Allah kalau kita melakukan sesuatu juga dengan baik. 所以呢，我这样子讲呢，就是某一些的信仰觉得，当你行好事，神就会给你好的回报。 Tetapi kasih Tuhan tidak demikian. 但是我们的上帝他不是这样的爱我 Sebelum 们。 kita berbuat baik, 我们还没有行善之前， sebelum kita memuliakan Allah, 我们还没有归荣耀给神之前， hanya dengan satu cara engkau percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. 只要心里相信，口里承认，你就是得救了。 Saudara, ini kasih yang luar biasa dari Tuhan. 所以呢，这就是神不平凡的爱。 Tetapi kebaikan Allah yang luar biasa ini 而且神这个不平凡的爱， seperti majikan 就好像一个老板 terima kita sebagai pegawai, 接纳我们成为他的员工， kita belum kerja 1 bulan, 我们还没有工作1个月， saudara sudah diberikan lebih dahulu di depan 1 bulan. 在这之前呢，就先给了我们薪水。 Kalau sudah diberikan, mau datang nanti, mau ada pelanggaran apa, enggak apa-apa. Yang penting itu sudah dapat. 得到了薪水，虽然我们还没有工作，我们也还没有什么表现，是不是迟到早退，薪水已经领 Kita 到了。 bertemu dengan sifat manusia. 我们也碰到人的各种的态度， Yang baik tentu Tuhan yang memberikan lebih dahulu. 神把好的先给了我们。 Tapi saya bertanya, mana kinerja yang baik dari pegawai? 我想请问，那种的员工的业绩是比较好的， Yang sungguh-sungguh kerjanya dan ingin berprestasi. 那些真正好好工作、希望能够有表现的人， Pegawai yang gajinya diberi di depan atau di belakang? 是那个先领薪水的呢，或者是那个后领薪水的？ Mana yang lebih rajin? 你猜一猜谁更勤劳？ Hah? Yang di belakang. 就是后来的那个领薪水 Itu 的。 yang terjadi. 事实就是这样子， Mereka yang punya iman bahwa keselamatan itu dari perbuatan baik. 因为他们的信心就是救恩乃是因为好行为， Wah saudara, mereka rajin ibadah. 所以他们很勤奋的敬拜神， Mereka rajin sedekah. 他们很勤奋的做施舍比， Mereka rajin memperhatikan janda dan anak-anak yatim. 他们非常关注那些孤儿寡妇， Karena mereka bekerja dulu baru mendapatkan kebaikan dari Tuhan. 因为他们想要先行善，才能够从神那里得到好的回报。 Seyogianya saudara, kitalah yang bersyukur. 其实呢，我们应该是非常的感谢神， Kitalah yang harus sebetulnya berbuat yang lebih baik. 我们应该有比他们更好的表现。 Karena Allah kalau memberikan pizza itu benar-benar bulat. Satu pizza utuh bukan sepotong-sepotong. 因为神给我们的那个饼呢是完整的，并不是切开来的。 Allah janjikan diberikan dahulu di depan. 神给我们的应许是之前就先给我们了。 Ya, dengan bulat hati, dengan sungguh-sungguh. 神是真心真意、全心全意的， Dan Tuhan kemudian setelah memberikan itu kepada kita, 并且当他把这一切都给了我们之后， Tuhan tidak pernah tarik kembali. 神也没有收 Kalau 回。 itu sudah diterima oleh engkau, 当你已经接受了， kalau engkau sudah memilikinya, 当你已经拥有了， engkau berbuat baik, tidak berbuat baik,
无论你行善或者没有行善， Engkau menjadi anak Tuhan yang baik atau tidak baik, 无论你是做一个神的好好的儿女，或者是一个不好的儿女， jaminan itu sudah engkau miliki, sudah di tanganmu. 你已经拥有了那个保障，你有了那个凭据。 Kalau Allah sudah mencintai sedemikian luar biasa kepada kita, 当神这样不平凡的爱了我们， bukankah siogianya kita harus menjadi lebih baik daripada orang yang memiliki keyakinan Tuhan itu adalah menuntut dulu dari kita baru diberikan. 我们是不是应该拥有更好的表现，超过于那些行善才得到希望得到好回报的人呢？ Tuhan Yesus sudah mencintai kita dengan sebulat hati. 主耶稣全心全意的爱我们， Ya, tidak ada yang disisakan. 他没有任何的保留的爱我们， Diberikan sepenuhnya kepada kita. 他把所有的都给了我们。 Saya memberikan sedikit tips buat orang tua yang kebetulan warisannya agak banyak kalau diturunkan kepada anak. 我想给一些父母一个提示，若是你拥有很多的产业，要给你的子孙 Belajar 们， dari sifat manusia yang dijelaskan tadi. 你要学习，好像刚才那个人的本性。 Kalau kita punya warisan sebanyak apapun, 就是你有很多的产业， berikanlah kepada anak yang sewajarnya yang mendidik. 你给他是能够教育他的。 Ada orang tua yang kasih semua ke anaknya. 有一些父母把所有的一切都给了孩子， Nanti kalau mama butuh, nanti mama aja minta ke kamu. 因为等下妈妈需要的时候才跟孩子要。 Saudara, apa yang terjadi? 可是呢，事实将会怎么样发 Ya, 生呢？ anak kita itu kan nikah dengan anak orang lain. 我们的孩子跟别人的孩子结婚， Ya kalau dapat mantu yang baik. 就是有好的媳妇、好的女婿， Kalau mantu itu menganggap kita sebagai mertua seperti orang tuanya sendiri. 就是他把这个婆婆公公看成是自己的娘、自己的爸爸， Kita bersyukur. 我们可以感恩 Tapi manusia sifatnya tidak demikian. Sekalipun itu anak kita. 我们虽然是自己的孩子，但是呢，我们也要看孩子是怎么样的。 Sifat manusia itu kalau sudah disayang suka lupa diri. 当人得到了关爱，经常他忘记了一切。 Kalau tidak disayang dia nyerang kita. 当他觉得父母不爱他，他就攻击父母。 Saudara-saudara, kita seringkali orang tua banyak kecewa kepada anak. 所以做父母呢，经常会对孩子有失望， Semua sudah diberikan kepada anak. 觉得一切都给了孩子。 Tapi anak itu nyakitin. Saya banyak nanganin yang seperti demikian. 我经常会面对一些家庭的问题，孩子们不孝顺父母亲，很伤心。 Kalau kita merasakan perasaan sakit seperti demikian, 就是我们拥有这样子的心痛的感觉。 kalau kita punya anak dari kita muda, kita berjuang mati-matikan, apapun diberikan buat anak. 父母从年轻的时候不断的努力奋斗，把最好的给了孩子。 Pada saat kita butuh, 可是当父母亲有需要的时候， satu mama bisa mengurus 5 anak. 一个母亲能够照料5个孩子， Satu papa bisa berjuang mencukupkan kebutuhan satu keluarga. 一个父亲努力奋斗，能够养活家庭的所有成员。 Papanya lagi sakit, mamanya lagi sakit. 可是当爹娘生病的时候， Si kokonya telepon ke nomor 2. 这大哥的打电话给二弟， Ya nomor 2 kan. Coba kamu antar mami papi ke rumah sakit. Saya lagi sibuk. 哥哥吩咐弟弟说：“来，你送爹娘去看病。我正在很忙。 Biasanya kan ada hierarki itu. 所以呢，我们看呢都是有这个顺序的。 Wah, nomor 2 rasanya ada adiknya nomor 3. 这个二哥想到还有第三弟， Adik nomor 3 antar papa mama lagi sakit. 告诉三弟来，你送父母去看病。 Masih ada nomor 4. Nomor 3 telepon nomor 4. 然后呢，这个第三的就排行第四的打电话。 Ya, adik nomor 4 antar papa mama ke rumah sakit. 告诉第四的来，你送父母去看病。 Nomor 4 aman, masih ada adiknya nomor 5. 他还是很有下面的，还有一个最小的。 Adik nomor 4 telepon adik nomor 5. 然后呢，最小的呢， adik nomor 第四打 5 给第五的， yang paling busuk antar papa mama ke rumah sakit. 这个是最小的老幺打电话给他， Nomor 5 mau telepon siapa lagi? 那还要打谁给 Dia 谁 telepon 呢？ kakaknya yang paling gede. 所以呢，他就打电话给最大的哥 Koko 哥。 paling gede, kamu yang harus bertanggung jawab. 他说：“你是大哥，你应该负责任。” Yang bungsu yang paling galak.
所以呢，这个最小的呢， Kamu 最 pokok paling 凶， gede. 你是最大的哥 Kasih 哥， contoh kepada kami semua adik-adiknya. 你应该拥有一个好的榜样。 Saudara yang bungsu kelihatannya baik nasihatnya ya. 看起来这个小的好像有很好的 Tapi 劝勉， pada prinsipnya semuanya hitung-hitungan. 可是呢，其实他们都是计较逃避责任。 Pelajaran apa yang kita akan pelajari? 从中我们得到什么功课呢？ Tuhan tidak pernah menghitung sayang cintanya berkatnya kepada kita semua. 上帝从来不会计较他所给我们的一切好 Semuanya 处， Tuhan berikan yang terbaik seperti orang tua sayang kepada 5 anak itu. 就好像父母亲爱孩子，神把最上好的都给了孩子。 Siapa kakak nomor 1, 2, 3, 4, 5? Siapa itu mereka semua? 谁是排行第1到第5的？ Yaitu kita yang ada di sini. 都是我们在这里的人。 Kalau Tuhan minta tolong kita, 当神要求我们， oh jangan saya yang nomor 2 aja. 我们不要说不要我，别人 Ya 好 ayo 了。 pelayanan. 哎，我们一起来服侍， Oh jangan saya nomor 3不要 aja. 叫我，要叫第3的。 Ayo kita pelayanan ikut tim Lazarus kedukaan. 来，我们参加这个拉萨路的这个服侍，我们去 Aduh 商家 saya enggak bisa kalau ke tempat duka-duka gitu. 啊，我不能够去殡仪馆， Karena kalau sudah ke sana ke tempat kedukaan malamnya saya suka mimpi. 因为去了殡仪馆回来呢会做噩梦， Mimpinya itu yang meninggalnya datang ke kamar saya. 做噩梦那个死的人来找我。 Wah saudara dikarang-karang sedemikian rupa. Pokoknya prinsipnya dia hitung-hitungan. 总之呢，用各种各样的理由，他计较，他不愿意服侍。 Saudara kasih yang bulat itu tidak hitung-hitungan. 我们要知道，爱是完整的，没 Kasih 有 yang 计 bulat 较。 itu memberi sepatunya di depan, tidak di belakang. 所有的一切都是在之前已经摆上给了我们。 Kalau Tuhan sudah memberikan tidak hitung-hitungan. 当神毫无保留的摆上一切给了我 Kalau 们， Tuhan sudah mencintai kita dengan sebulat hati sampai mengirimkan anak yang tunggal. 神爱我们，他甚至把他独生的爱子赐给我们。 Bagaimana sikap kita? 我们应该用什么态度来回应？ Apakah kita akan seperti anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? 是否我们好像那个排行第1到第5的孩子呢？ Tatkala mereka saling telepon, 当他们互相打电话联系， papanya telepon lagi. Jadi siapa yang antar papi mami? 然后呢，父亲就打电话，到底是谁来送我们去看病？ Mereka berlima telepon-teleponan lagi, urutannya sama kayak tadi. 他们5个人之间还是在哪里打电话？ Anak pertama telepon ke anak kedua. 大的打电话给第2， Sampai anak kelima telepon lagi ke kokonya. 打到最小的孩子打给最大的 Kokonya 哥 bilang 哥。 ke adik-adiknya, punya adik-adik nggak ada guna. 然后呢，哥哥说有这么多的弟弟妹妹都没有用。 Ya, lalu adik-adiknya ngomong ke kokonya yang paling gede. 然后呢，小的就跟大的讲， Punya koko tidak bertanggung jawab. 拥有这样的哥哥都是不负责任的哥哥。 Lama-lama dia nggak enak sebagai kakak paling besar. 所以呢，这个大的可能后来就不好意思。 Ya udah, 好吧， koko yang akan urus papa mama. 好吧，就让我来照管父母。 Pas pulang ke rumah papa mamanya, 回到家里，父母亲怎么样？ papanya sudah pulang ke rumah bapa di surga. 啊，他的爸爸已经回天家了。 Saudara, itu adalah gambaran tatkala kita mau melayani. 这就是我们要服侍的时候， Karena kita terbiasa hitung-hitungan. 我们经常跟别人计较。 Lalu pas kita mau melayani. 当我们愿意，我们要站出来的时 Saudara, 候， kesempatan tidak ada. 机会不再拥有。 Bukan papa mamanya yang pulang ke surga, kita yang pulang ke rumah bapa di surga. Nggak ada kesempatan lagi. 就是呢，我们已经先回天家，再没有机会给我们。 Dan waktu ketemu dengan Tuhan malu, belum kerja apa-apa. 当我们见到神的时候呢，我们就很害羞，什么都没有为神做， Tuhan boleh nggak saya turun lagi ke bumi 5 tahun lagi deh. 或者说跟神讨价还价，再给我5年的光阴，我要回到世上还要做 Saya。mau sungguh-sungguh mengasihi orang tua saya, mengurus rumah tangga saya dengan baik. 我要好好的爱父母，我要好好的来带领我的家人。 Saya mau melayani GKI Jatinegara dengan baik. 我想要在蒙福堂好好的服侍。 Lalu Tuhan bilang, nggak bisa. 然后神说不能， Kalau saya kirim kamu kembali ke Jatinegara, 我若是再把你送回这个蒙福
福堂， Lalu kamu datang pas lagi kebaktian. 然后你在聚会的时候你才来， Itu kebaktian nanti bubar. 那个聚会呢马上就要散 Ini 了。 orang yang udah meninggal kenapa di sini? 已经过世的人为什么还在我们当中？ Saudara, apa yang kita pelajari dari hari ini? 从这里呢，我们可以看到什么功课？ Tuhan sudah mencintai kita dengan sebulat hati. 神全心全意的爱我 Tuhan 们， mencintai kita tidak hitung-hitungan. 他毫无计较的爱我们。 Baiklah kita mencintai Tuhan dengan sebulat hati. 但愿呢，我们也是全心全意的爱 Dan 神。 jangan hitung-hitungan. 我们也不要向神有任何的计较 Jangan menunda 保留，我们不要拖延时间， Karena waktu akan bergulir langsung. 因为时间会不断的向前走。 Selama kita sibuk terus saling ya kamu saja, kamu saja, kamu saja, kamu saja. 当我们在那里非常的忙碌，把一切责任推给别人的时 Jangan 候， saya, jangan saya, jangan saya. 先不要叫我，先不要轮到我 Sampai waktunya kemudian waktu tidak ada kesempatan lagi. 啊，然后呢，机会就要流逝，没有机会了， Baru kita menyesal. 我们才后悔太迟。 Kita akan terima perjamuan kudus. 所以呢，现在我们要领受圣餐。 Tuhan mencintai dengan bulat hati. 神是非常的爱我们， Dan 全 Tuhan 心全意的 mencintai 爱， tidak hitung-hitungan. 他毫无保留的爱我们。 Mari kita mencintai Tuhan dengan bulat hati. 让我们也全心全意的爱神， Dan menjalani kehidupan ini juga tidak 也 hitung-hitungan. 让我们毫无保留的来过我们每一天的日子。 Saudara, kita akan bersaat teduh. 我们大家进入默祷。 Jemaat Tuhan, mohon untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺。我们一同唱。 Dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah melewati 11 bulan perjalanan hidup. Kami memasuki bulan ke-12 dan di penghujung bulan ini, dalam anugerah kebaikan Tuhan diizinkan kembali untuk memasuki tahun yang baru 2024. Bila ya Tuhan, tidak hanya usia kami yang bertambah, tapi iman kami yang bertambah, karakter kami yang bertambah, kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami yang kami ungkapkan kepada orang lain yang bertambah, sehingga sungguh-sungguh dengan pertambahan waktu kehidupan, pertambahan kami dalam seluruh aspek kemajuan kami yang semakin dekat dan memuliakan Allah pun terus terjadi. Kami serahkan ya Tuhan buat kami masing-masing keluarga, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, orang tua yang sudah lansia Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, berkati cukupkan segala kebutuhan finansial ekonomi kami, lancarkan segala pekerjaan dan usaha kami,
Dan Tuhan juga akan berkati ya Tuhan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada di kota Jakarta maupun di tempat yang lain. Kami berdoa buat gerejamu, Tuhan berkati gerejamu di tempat ini yang menjadi rumah kami bersama. Biarlah kami menjadi keluarga Tuhan yang saling menopang, bukan saling kemudian menghancurkan, saling mengerti, saling mendukung, saling mendoakan, dan bukan kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam suasana pemilu dan pilkada, Tuhan yang mengendalikan di atas segala-galanya. Dan pada akhirnya kami serahkan ya Tuhan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, dalam Advent hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan perpuluhan kepada Allah. Persembahan perpuluhan Bapak Ibu dapat dikirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara. Saudara juga dapat memberikan persembahan Natal dengan menambahkan kode 025. 会众们，今天的降临节里，我们有机会向神献上11奉献。你们的11奉献可以转到蒙福堂的账号。若你们要献上圣诞奉献，你们可以加入025这个号码在后面。 Saudara sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Malaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, sebab ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 主内弟兄姐妹，我们进入了奉献时刻，请听奉献经文取自马拉基书3章10节。万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，轻浮于你们，甚至无处可容。” Kini marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita dan kita nyanyikan Mas Gempur. 来，我们以喜乐的心献上11奉献，我们同唱乐意奉献。 Pertama kita nyanyikan ke dalam bahasa Mandarin, kali yang kedua dalam bahasa Indonesia. 首先用中文唱，然后用印尼文。 祝福我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不致缺乏，来遵守神的诫命，献上我们的
这里，外线像是一防线，按图牵着光我心，承受住并着到永远。Ayo jemaat Tuhan, Jemaat untuk diminta bangkit. 为众请站立。 berkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Marilah Tuhan gempur gerakan memberi perpuluhan, berikan 10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami serahkan persembahan perpuluhan yang kami berikan di hadapan Engkau. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah Engkau hitung, yang dilimpahkan kepada kami secara penuh dan utuh. Dan biarlah kami boleh memberikan tidak hanya uang kami, namun juga seluruh yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Waktu, karunia, talenta, keteladanan hidup, cara kami berbicara, cara kami bersikap, cara kami bekerja, cara kami menjalani kehidupan, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan buat Tuhan, dan itulah persembahan kami. Namun pada prinsipnya kami serahkan juga untuk perpuluhan yang kami lakukan menjadi sebuah tindakan nyata untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini, yang kami akan alokasikan dana ini di dalam pimpinan Tuhan kepada bagian-bagian pelayanan yang sudah diprogramkan. Inilah persembahan gempur yang kami berikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dengan tetap berdiri, marilah kita bertekad untuk semakin setia mengikuti Tuhan, mentaati kehendaknya dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan nyanyikan, mari kita sambut Sang Raja. 主所爱的会众，让我们真正顺服上帝，并为他的荣耀而活，更忠心跟随他。我们一同唱英杰尊君王。 Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya.你们的心当归向上帝, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. 我们的心也往上帝。 成为基督的见证人, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. 赞美上帝, terpujilah Tuhan. Sekarang 今 dan 直到 selamanya. 永远。 Terimalah berkat Allah. Yen 耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，使你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下。 Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian dan silakan bersaat teduh. 聚会完毕了，祝大家星期日快乐，请进入默祷。 Dan sebelum kita keluar dari ruangan ini masih ada satu pengumuman tambahan. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya hanya mau mengingatkan lagi. Oh sorry, ada pengumuman dulu ya. Jadi ini ya. Ya silakan. Oke ya, ini logo Natal 2023 ya. Dengan tema tahun ini mengalir tanpa henti. Nah, untuk kegiatan menyapa lingkungan sekitar gereja kita telah dilakukan kemarin tanggal 2 Desember ya. Jadi kita mengundang para tetangga kita untuk hadir di dalam perayaan Natal di gereja kita ini. Kemudian Christmas Carol ya akan dilakukan Sabtu ini ya, 9 Desember. Kemudian ada lomba graffiti. Oke, jadi ada lomba graffiti yang akan diadakan oleh panitia. Dan batas pengumpulannya itu tanggal 17 Desember. Nah ini ada hadiahnya ya, nggak main-main 500.000 ya, lumayan buat makan ya. Ini ada contoh-contoh grafitinya. Ya jadi kita bisa buat untuk gereja kita ya, kesan-kesannya, apa yang kita telah dapatkan, tumbuhan iman apa yang telah kita dapatkan selama kita begereja di GKI dan negara ini. Kemudian ini ada pengambilan kaos ya. Pengambilan pesanan kaos paling lambat 10 Desember ya. Jadi minggu depan batas pengambilan kaos. Ya yang merah, yang hijau ya sudah dipesan, jangan sampai tertukar ya. Jangan sengaja ditukarin gitu ya. Oke, kemudian undang teman dan saudara jemaat sekalian untuk hadir hari Senin tanggal 25 Desember dengan dipimpin oleh Pendeta Marojahan dengan tema mengalir tanpa henti.
Nah, ini adalah ibadah yang akan kita selenggarakan ya. Tanggal 24 pagi, tanggal 24 malam, dan tanggal 25 pagi ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah budget Natal 2023 ya. Jadi budget Natal tahun ini adalah sebesar 91 juta. Oke, 91 juta. Persembahan Natal bisa dikirimkan pada kas gereja melalui rekening BCA 342 352 9101. Tidak lupa di 3 digit terakhir ditambahkan angka 3 digit 025 untuk memberikan tanda bahwa persembahan ini adalah persembahan untuk Natal. Ya. Kemudian ya kita mari doakan dan dukung kegiatan Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Serta wartakan kepada teman-teman kita. Solideo Gloria, oke. Kemudian selamat menyambut Natal, oke. Dan pengumuman Christmas Carol dari saya sudah membuat dan saya sudah mengumpulkan data-data para jemaat yang ikut serta dalam Christmas Carol tahun ini. Datanya sudah dirangkum dan sudah ditempel di mading ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan diri, nama-namanya sudah ada di mading, dilihat grupnya siapa, ketuanya siapa, kita akan berkunjung kemana, itu semua sudah ada. Bagi yang sudah mendaftar tapi namanya belum ada, bisa segera menghubungi ke saya, mungkin ada sedikit kesalahan yang mungkin saya ada sedikit terlewat. Kemudian saya mengingatkan ya tanggal 9 Desember ya kita akan berkunjung tanggal 9 Desember. Jadi hari Sabtu ini, hari Sabtu besok nih ya. Tidak lupa itu bajunya warna merah dan hijau ya. Merah atau hijau. Kalau mau dua-duanya ada dalam satu baju silakan dipakai nggak apa-apa. Ya jadi bajunya merah atau hijau, bawahannya bebas ya warna hitam atau warna gelap, tapi jangan yang boleh celana kain, boleh celana jeans, cuman kalau celana jeans harap yang baik ya keadaannya, jangan yang sobek-sobek gitu ya, ada variasi sobek di depan, jangan ya, nanti depannya nggak ada variasi sobek, yang belakang ada variasi sobek juga jangan ya, jadi jangan dua-duanya, jadi kita mesti memperhatikan penampilan kita karena kita akan berkunjung ke saudara-saudara kita yang lebih senior ya, jadi kita perlihatkanlah kita ini bertata krama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagi setiap kelompok yang sudah dikelompokkan ya ada ketua kelompoknya. Bagi yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan, jadi hari Rabu ini ada Zoom meeting yang akan disebarkan di ketua kelompoknya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan, nanti ada briefingnya. Jadi ada briefingnya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana tata caranya, sehingga firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada jemaat itu bisa tersampaikan dengan baik, runut gitu, tidak loncat-loncat ke depan, ke belakang, ke belakang. Nanti yang mendengarkan juga nggak ngerti, pesannya apa nggak terlalu tahu ya. Jadi kita berharap Bapak Ibu yang sudah mendaftar yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan bisa mengikuti briefing ini sehingga firman Tuhan yang kita sampaikan ya bisa diserap atau diterima dengan baik oleh jemaat yang mendengarkan ya. Begitu. Sekian, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.